Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar, para penuntut ilmu, para pencinta sunnah dan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pada hari ini 12 hari bulan 6 2026 bersama dengan 26 Zulhijjah 1447, kita teruskan pengajian kita dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum. Ar-Rahiq Al-Makhtum, kitab sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk peringatan para pelajar, kita sekarang berada di bab Ghazwati Uhud. Bab Ghazwati Uhud, peperangan Uhud. Sudah banyak siri dah kita dalam perang Uhud ni. Jadi kita akan sambung hari ni muka surat kitab yang ada depan ni, kitab hijau ni. Muka surat 375. Di bawah tajuk Bidayatu Tajammu'is Sahabah Haular Rasul. Para sahabat berkumpul semula di sekeliling Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat dalam siri yang lepas, sahabat-sahabat pecah bila tentera pemanah tu sudah dipecahkan oleh tentera mana meninggalkan dia punya tapak, dia tinggal dia punya tapak. Apa jadi? Jadi apa? Pecah adalah kubu pertahanan. Jadi Khalid bin Walid pecahkan mereka. Yang duduk atas bukit sudah mati, yang di bawah bergelempangan. Pecah, jadi tak tahu nak gimana, panik. Hak tinggal dekat Nabi ada 9 orang. 9 orang saja ada. 7 di kalangan Ansar, 2 Muhajirin, dan Ansar mati belakang. Tinggal Muhajirin 2 orang. Lepas pada itu barulah peperangan yang sangat sengit, sehingga sahabat kata, aku tengok ada 2 tentera baju putih duduk kiri kanan Nabi, rupanya itu malaikat datang. Jadi Allah Ta'ala hantar mari bantuan daripada malaikat duduk kepik Nabi SAW. Jadi tak kenalah Nabinya. Kapir duduk terak dah, duduk terak, kira nak, kira habis lah, kira ma'as-salamah dah riwayat Nabi SAW. Tapi Allah jaga dia. Kapir jangan duduk besar kepala, Allah jaga dia. Baik, kita sambung di sini. Sambung di sini tentang para sahabat berkumpul di sekeliling Nabi. Maknanya boleh orang panggil, boleh kumpul balik sahabat. Allahu Akbar. Para sahabat berkumpul di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesemuanya berlaku dalam masa yang terlalu singkat. Ialah dalam perang ni laju. Khalid pecah tentera pemanah pun sebentar ya. Bila dia orang tu turun nak pergi tengok barang-barang lah kononnya. Bila nak tengok barang-barangnya, lepas tu tengah duduk siap, Khalid naik ke atas, mari. Dia punya pusingan tu laju. Tak ada nak kawal lah. Dan hak ni pun bila sahabat radhiyallahu anhum dengar Nabi panggil, dia orang cuba nak datang.
Sebaik sahaja golongan terpilih daripada para sahabat yang berada di sah hadapan pertempuran mendapati situasi berubah. Mula-mula kita menang dah, kafir suara jatuh, bendera dia terbalik, mati habis dah pemegang bendera, tak boleh nak angkat bendera. Mana kira kena lanyak dah dia tu, kena lanyak dah. Sudah dilanyak oleh siapa? Oleh tentera Islam. Tapi bila pusingnya terbalik, sudah. Sayyidina Abu Bakar duduk depan. Dia bukan tinggal Nabi, dia duduk di sorpan. Mana berani Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Yang kata pula, Abu Bakar tinggal Nabi, dia tak tinggal, dia duduk depan. Nabi duduk dipanggil muakhar, duduk di markas tengah. Jadi para sahabat yang berada di saf hadapan pertempuran mendapati situasi berubah dan mendengar laungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan Nabi panggil, "Halumma ilayya. Ilayya ibadallah." Mari sini. Mereka terus meluru ke sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar tidak ada sesuatu pun yang boleh mengancam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ni sayang sangat ke Nabi radhiyallahu anhum. Allah Taala lah redha kepada mereka semua. Namun ia agak terlewat kerana apabila mereka sampai ke sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu sudah pun luka-luka. Allahu akbar. Luka dah Nabi. 6 orang Ansar sudah terkorban. 9 orang dah mati syahid. Kau duduk sekeliling Nabi. Dan yang ketujuh tu dah terlalu parah lukanya hingga sukar untuk bangun. Mana hak ni budak tunggu nak syahid dah dia. Orang kata ngak-ngak dah ni. Ketika Sa'ad dan Talhah radhiyallahu anhu berjuang habis-habisan, 2 orang ni tak tinggal Nabi. Kan dia 9 orang semua. 7 Ansar, 2 ni Muhajirin. Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah. Ketika mereka berdua berjuang habis-habisan, para sahabat yang baru tiba dari hadapan terus memagari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan jasad-jasad dan senjata mereka. Dia mari itu dia liku Nabi lalu. Manakala apa-apa senjata mari pun dia kena rema, yang kena Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Mereka bersungguh-sungguh mempertahankan diri Rasulullah sallallahu dari ancaman musuh dan menangkis setiap serangan. Orang yang pertama sekali sampai ke sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah teman semusafirnya dalam gua Thur, iaitulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mana Sayyidina Abu Bakar siapa awal? Bila dia dapat dengar cerita tadi, Abu Bakar lompat mari selalu. Masya-Allah. Ini dia panggil itu Abu Bakar dia tak tinggal Nabi. Syekh Ibn Hibban, nama kitab ni apa? Nama kitab hadis. Meriwayatkan dalam hadis sahihnya, nama kitab dia Sahih Ibn Hibban. Tapi hadis dia bukan semuanya sahih, kan? Meriwayatkan dalam hadis sahihnya, dalam kitab sahihnya dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dengan menyebut berkata Abu Bakar kata apa? Semasa di hari peperangan Uhud itu, tiada orang berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akulah orang yang pertama sampai di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku dapati seorang sahabat sedang bergelut mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tengok sahabat ni pergi mari, panah mari tahan tangan. Kuat dia punya. Abu Bakar tengok, ya Allah. Siapa tu? Kun Talhah. Mudah-mudahan dia tu Talhah. Talhah tu rasa tengok kelih kau gaya kepahlawanan tu hebat. Demi bapa dan ibuku untuk kau wahai Talhah. Semasa aku mula mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah pun melepasi daku dan bergerak pantas seperti seekor burung. Kami berdua bingkas ingin membalut luka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semasa itu aku nampak Talhah
beliau sudah terlalu parah dan beliau pun memegang daku dan kami pun meletakkannya di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jatuh rebah situ. Maknanya talha ni orang panggil habis tenaga dah. Habis tenaga ni orang panggil habis rin dah lah. Mujur, nasib baiknya Sayyidina Abu Bakar sampai dah. Mana bantuan sudah sampai, dia boleh rebah. Rebah dari apa? Allahu Akbar. Nabi kata apa? Faqala Nabi dunakum akhakum faqad aujab. Allah tulis ku Arab. Dunakum akhakum faqad aujab. Mari sini. Saudaramu ini sudah tidak sedarkan diri. Allahu Akbar. Peser dia tu. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pun dipanah di pipinya sehingga terbenam 2 utas rantaian topi besinya ke dalam pipi Nabi. Maknanya kira dia ada rata sini, tak sebiar ke tetap lekat sini. Dan aku coba menarik keluar rantaian itu, lekat. Abu Ubaidah berkata, nasyattuka billahi ya Abu Bakrin illa taraktani. Demi Allah, aku mintamu dengan nama Allah ya Abu Bakar, hal ini tinggalkan untuk aku menguruskannya. Mana Abu Ubaidah nak ke dia selamatkan Nabi SAW. Abu Bakar pun nak juga. Berebut para sahabat masing-masing nak apa? Nak menyelamatkan Nabi SAW. Berebut. Jadi Abu Bakar pun beri peluang kepada Abu Ubaidah sebab dia besar dah pakat dia. Dia duduk rapat dengan Nabi dah SAW. Cerita Abu Bakar selanjutnya, Abu Ubaidah cuba mencungkilkan sedikit demi sedikit untuk tidak menyakiti Rasulullah SAW. Mana tarik kor-kor kata tadi. Akhir sekali beliau menggigit hujung besi yang tertikam itu, lalu menariknya keluar. Apabila dia mengeluarkan besi itu dari mulutnya, tiba-tiba gigi hadapan juga terkeluar. Maknanya dia kekoh rata tadi, nak tarik ni, cabut gigi dia. Allahu Akbar. Bahagianya engkau ya Abu Ubaidah. Sayangnya dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian seru Nabi sekali lagi. Nabi tengok, Abu dah cabut gigi pula dah. Masya-Allah. Allahu Akbar. Nabi kata dunakum akhakum faqad aujab. Mari tolong saudara kamu ni. Tengoklah saudaramu itu, dia sudah penat dah tu. Kata Abu Bakar, kami pun menghadapi Talhah untuk merawat beliau. Terdapat 10 tetakan di badan Talhah. Betapa semuanya itu menampakkan kemampuan Talhah menghadapi perjuangan di peperangan Uhud yang bersejarah itu. Masya Allah, tabarakallah. Jadi Nabi kata tengok Talhah ni, tengok Talhah. Berat doa dia ni. Wahaza. Ini juga menunjukkan bahawa hebatnya kepahlawan Talhah pada hari Uhud, berjuang mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana dia pergi sampai habis ring, habis tenaga dia, rebah dia depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan masa tu nasib baik dah, sahabat lain sampai, jadi kafir tak boleh kata, dia pacung kepala dekat kafir. Allahu Akbar. Pada detik-detik itu, pada detik-detik yang segenting ini, sudah berhimpun di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebilangan pahlawan-pahlawan Islam. Di antara mereka Abu Dujanah. Jadi hok jauh-jauh tadi perau pakat mari belakang. Abu Dujanah datang. Siapa lagi? Mus'ab bin Umair, Ali bin Abi Talib, Sahl bin Hanif, Malik bin Sinan, ayah kepada Abu Sa'id Al-Khudri, Ummu Umarah, seorang wanita jururawat ya, dia begitu. Dia begitu asalnya jururawat. Tapi tengok keadaan gawat, dia pula masuk. Bukan. Ummu Umarah ni nama dia Nusaibah. Tulis Nusaibah binti Ka'ab. Siapa dia nak boleh anak?
cucu kau sari dua ni jangan lupa letak nama Nusaibah. Nusaibah binti Ka'ab, jangan boh lah, itu ayah dia, binti Ka'ab Al-Maziniyah. Nama dia Nusaibah. Ada setengah orang pun nama Nasibah. Arab dia suka kecilkan, dia panggil tasghir, Nusaibah. Nusaibah. Dan Qatadah bin Nu'man, lepas ni kita akan jumpa cerita Qatadah, mata dia cabut. Kena senjata kapi, pong, mata dia tubik luar. Main-main. Keluar mata dia. Dia nak kerak dah. Kerak buat. Jangan. Ditunjuk ke Nabi SAW. Oh, Qatadah. Umar bin Khattab, Hatib bin Abi Balta'ah, dan Abu Talhah. Ramai dalam hari ni. Hak mari ni bukan sebarangan ada. Hak heru-heru belaka mari duduk dekat Nabi SAW. Alhamdulillah. Maka pusing yang seterusnya kita tengok tekanan puak kafir ke atas baginda Nabi SAW. Tengok pusingan. Tada'uf daghdil musyrikin. Tentera musyrikin semakin menguatkan pertempuran. Kafir serah sedap dah ni. Dia berasa dia gagah dah lah. Mungkin tentera Islam ramai dah. Hak syahid, hak hidup pun sakit-sakit. Nabi sendiri pun berdarah dah muka. Jadi kafir rasa ada harapan ni, confident untuk nak hapuskan Rasulullah SAW dan para sahabat. Bilangan tentera musyrikin semakin lama semakin ramai, mari duk teliko Nabi. Dan serangan mereka sememangnya semakin hebat. Mereka semakin marah sehingga kemudiannya Rasulullah SAW telah terjatuh ke dalam lubang yang digali oleh Abu Amir Al-Fasiq yang dibuat untuk dijadikan perangkap. Celakanya si Fasik ni dia gali lubang perangkap lah, lubang perangkap. Nabi undur jatuh dari lubang tu. Allahu Akbar. Lutut baginda cedera sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi SAW dibantu oleh Sayyidina Ali dengan mengholorkan tangannya dan menarik baginda keluar. Jatuh sungguh dari lubang ni. Sayyidina Ali pergi tarik dia keluar. Allahu Akbar. Tak boleh nak bayang kita ni. Talha bin Ubaidillah pula menolong Rasulullah sehingga baginda boleh berdiri semula. Ali tarik tali, tarik tangan, ihtadanahu Talha. Talha peluk, angkat Nabi SAW. Ya Allah. Allahu Akbar. Seteruknya keadaan dengan sebab puncanya tinggal arahan Nabi SAW di Bukit Pemanah. Nafi' bin Jubair berkata, aku mendengar seorang muhajirin berkata, jadi dia dengar orang yang pergi Uhud. Dia kata apa? Syahidtu Uhudan. Aku telah menyaksikan peperangan Uhud dan melihat anak panah diluncur dari segala arah menuju ke Rasulullah SAW. Namun tiada satu pun yang mengenai baginda Nabi SAW. Anak panah ni kat caw mari, piau mari. Sahabat asal keliling ni tahan dengan tangan, tahan dengan penyanggah dia. Jaga Nabi SAW. Masya Allah. Seorang penjaga Quraisy ni, dengar tuan tengok ni, nama dia Abdullah bin Syihab Az-Zuhri berkata, agah dia duluni ala Muhammad fala najautu in naja. Tunjuk aku di mana Muhammad. Mana Muhammad? Tunjuk. Demi Allah, jika aku tidak dapat membunuhnya, aku tidak akan mau hidup lagi. Agahnya. Tu orang panggil sombong. Mana Muhammad? Kalau dia hidup lagi, aku tak boleh hidup. Maknanya kena bunuh Nabi. Walaupun Rasulullah berada sekelilingnya di sini berseorangan, namun dia tidak dapat melihat baginda. Itu mukjizat. Padahal dia duk cari Nabi tu, Nabi ada dekat dia, tapi dia tak nampak. Itu kuasa Allah Ta'ala. Wa ja'alna min baini aydihim saddan
wa min khalfihim, sambunglah weh. Wahum la yubsiru, tak nampak. Nabi dah sebelah, Allah Ta'ala tutup. Safwan, seorang lagi musyrikin, menyalahkannya kerana tidak menyerang Nabi SAW. Apa awak ni? Muhammad dah belahmu. Sebelahmu aku tengok Muhammad. Tetapi Abdullah bersumpah, Abdullah Az-Zuhri bersumpah bahawa dia tidak melihat baginda Nabi SAW, dan menambah lagi mungkin kerana baginda sudah lali dan biasa dengan ancaman terhadap nyawanya. Jadi tak nampak. Nak kata wan, dia tak nampak. Allah Ta'ala sujud, Allah Ta'ala tutup mata dia. Masya Allah. Dan dia dan 4 orang lain berjanji akan melakukan cubaan lagi dan seterusnya membunuh Nabi Muhammad SAW, tapi semua perancangan mereka gagal. Gagal. Tak boleh nak sapa ke Nabi SAW. Allah Ta'ala jaga. Kita ni walau macam mana pun, jangan sombong lah. Ketika kita kelahi, ketika kita balah, ketika kita berikhtilaf dengan orang-orang yang kita ikhtilaf, jangan sombong cakap. Kadang-kadang ni budak-budak ni agah, dia panggil agah. Bila orang tak suka, orang kata macam-macam, ni sibuk sehari dua, ni sibuk dengan bau kambing pula dah. Cakap. Orang panggil tak tengok kiri kanan. Lepas tu malu. Tengok ni kafir ni kata, aku tak akan hidup. La najautu in najah. Sedap dia buah. Tapi bila orang tanya, betul Nabi Muhammad belum, tak jumpa cari. Tengok Allah Ta'ala yang maha berkuasa. Baik. Kita pindah kepada tajuk Al-Butulat, tulis ke Arab. Al-Butulatun Nadirah. Al-Butulat An-Nadirah. Kepahlawanan yang tiada tolok bandingnya. Maknanya kita akan tengok seorang-seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum yang duduk sekeliling Nabi itu, bagaimana mereka mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentera Islam menunjukkan keperwiraan mereka yang tiada tolak bandingnya dan pengorbanan yang mengkagumkan. Allahu Akbar. Yang pertama, Abu Talhah. Tulis, letak nombor 1. Abu Talhah radhiyallahu anhu, yang berada di hadapan Rasulullah SAW, menghadang baginda dengan tubuhnya dan menggunakan dadanya untuk melindungi Nabi SAW dari panah musuh. Kira tak ada, pom mari. Dia ada baju besi sini. Pom kena, tak sapa kan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Anda kata apa? Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa ketika terjadi perang Uhud, beberapa orang dari pasukan Islam lari meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan nak tinggal Nabi, dia pecah, tak nak lari dah, tak nak pergi mana. Sedangkan Abu Talhah tetap bertahan di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengawalnya dengan perisai. Abu Talhah adalah seorang pemanah tepat yang terampil. Jadi di antara kehebatan Abu Talhah ni, dia ni pemanah. Dia panggil Rami. Kalau dia panah tu memang kena. Masya Allah, tabarakallah. Pada hari itu saja dia mematahkan 2 atau 3 busur panah. Kuat dia punya nyar ni, patah busur panah dia. Ketika itu lewat di hadapannya seorang laki-laki membawa panah. Sahabat bawa anak panah. Katanya, berikan anak panah itu kepada Abu Talhah. Nabi kata. Jadi bila orang lari, fayaqul unsurha li Abi Talhah. Mu bui anak panahmu tu ke Abu Talhah, sebab dia panah tepat. Hebat dia. Abu Talhah sambung Anas lagi. Nabi berdiri tegak mempertahankan seluruh pasukan. Maka berkata Abu Talhah, ya Nabi Allah, aku mohon atas nama bapa dan ibuku, semoga tuan hamba tidak berdiri supaya jangan terkena panah musuh. Biarlah leherku
yang kena asal jangan kena leher Nabi SAW. Allahu Akbar. Tengok Abu Talha kata apa? Tulis ku Arab. Nahri duna nahrika ya Rasulullah. Abu Talha kata, Rasulullah duduk. Nabi bangun, nak jenguk. Kalau bangun, panuh mari. Nabi kata, duduk ya Rasulullah, duduk. Biar saya yang tengok. Nahri duna nahrika ya Rasulullah. Tengkok saya ni ganti tengkok Nabi. Allahu Akbar. Mulianya Abu Talha radhiyallahu anka ya Abu Talha. Tengok. Ini contoh kepahlawanan. Butulatul Islam. Yang kedua, tulis nombor 2, Abu Dujanah. Abu Dujanah pula. Ingat tak? Abu Dujanah ni salah seorang sahabat yang menerima anugerah pedang Nabi SAW. Ingat? Mendengar. Nabi kata, siapa dia ambil pedang aku ni? Ramai orang pakat jengok nak. Nabi beri ke Abu Dujanah. Tengok apa Abu Dujanah buat dengan pedang Nabi sallallahu pada hari Uhud. Abu Dujanah pula bertindak membentengi Rasulullah sallallahu dengan belakangnya. Anak-anak panah musyrikin berpusu-pusu menikam belakangnya tanpa beliau menghiraukannya. Allahu Akbar. Pakat tahai ke belakang, kokang mari. Anak panah semari. Genong. Seorang lagi sahabat nama dia Hatib. Dengan ta, tulis Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah. Yang telah terpatah gigi depan memburu Utbah bin Abi Waqqas. Patah gigi dia tu. Utbah bin Abi Waqqas ni adik-beradik kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad duduk pertahanan Nabi. Utbah bin Abi Waqqas ni lawan Nabi. Sempat beliau memancung Utbah sehingga tercerai kepala dari badannya. Terus beliau menawan dan merampas kuda dan pedangnya. Sebenarnya Sa'ad bin Abi Waqqas begitu ingin untuk membunuh saudaranya, adik-beradik dia, Utbah. Tetapi tidak diizinkan oleh Allah. Namun Hatib telah melaksanakan hasratnya itu. Tak ada khabar, dia kau orang lain. Tengok dalam perang Uhud ni kita nampak lah. Sahabat-sahabat, hak dua beradik, dua beranak lawan. Lawan tak kira dah pun. Sahal bin Hanif, atau kata baca Hunayf. Sahal bin Hanif ni tulis nama tepi. Yang ini contoh yang keempat. Salah seorang pemanah yang handal telah berbai'ah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berjuang sehingga syahid. Beliau ini telah memainkan peranan yang amat cemerlang. Memainkan peranan yang amat cemerlang dalam rangka mengundurkan tentera musyrikin. Maknanya dia boleh dia attack tentera kafir sampai tentera kafir jauh sikit duduk. Tu hebat dia tu. Rasulullah SAW sendiri menggunakan panah di hari Uhud. Nabi sendiri lancarkan panah. Gitu kuatnya tu. Sebagaimana yang diceritakan oleh Qatadah, tulis Qatadah bukan Qutadah tu dak. Qa betul. Qatadah bin Nu'man radhiyallahu anhu, Rasulullah memanah dengan busurnya sehingga terpatah hujungnya. Qatadah pun mengambil yang itu. Di dalam kegawatan itu Qatadah terkena panah di matanya sehingga terpelanting keluar biji matanya. Tadi kita cerita dia. Kena panah mari paung sini, keluar biji mata. Pum. Duk luar mata dia. Nak nampak lagu mana ni? Jadi dia nak kerak di mata tu, jangan. Pergi mata muka Nabi SAW. Rasulullah SAW mengambil biji matanya dan memasukkannya semula sehingga matanya menjadi lebih baik dari yang sebelum itu. Allahu Akbar. Qatadah kata apa? Aku tak tahu mata mana hak cabut. Tak tahu. Zaman kita hari ni kan banyak kan dia panggil sistem lasik. Tahu lasik?
Lasik ni dia tukar mata ni. Mahal tahu lasik ni. 10,000 harga dia. Kita waktu 10 tahun lebih dah ni, 15 tahun dulu kali. Waktu tu ada satu NGO nama dia Mursyid. Mursyid ni, NGO Mursyid ni yang ditubuhkan oleh Profesor Dr. Zaharuddin. Orang panggil Uzar. Zaharuddin diajak anak masuk, kita pergilah. Dan masa tu Ustaz Fawah lah ni mufti ni wilayah ni. Mak mertua dia tu Dr. Muhayya, kalau dengar Profesor Muhayya hak banyak motivasi tu. Dia ada ni klinik lasik. Banyaklah orang-orang yang duduk dalam Mursyid ni, ustaz-ustaz kita tu. Profesor Muhayya sedekah buat lasik. Jadi kita buatlah. Jadi sedap masa tu tak payah spek mata. Tapi kita lasik orang dekat. Masa tu dah. Cerita lasik lah ni. 10,000 masa tu. 9,990 ringgit. Harga dia. Tapi dia sedekah. Jazakallahu khairah kepada Dr. Muhayya. Tengok dalam video kita tu ada di web Abu Anas, cari Abu Anas buat lasik. Nak ceritanya ilmu mata ni, nak ayat je. Qatadah tu Nabi masuk balik mata dia, dia kata aku tak tahu mata mana hak punuh, tak tahu mata mana yang rusak. Alhamdulillah. Jadi dengan sebab lasik tu kita boleh baca. Dulu payahlah nak baca. Nengah aspek mata tak ingat. Jadi anak duk ingat kalau lasik ni dengan harga mahal ni untuk orang tengok jauh ya. Orang dekat tak payahlah. Profesor Muhayya kata apa? Jazakallah. Agak-agak dia dengar. Dia kata, tak. Orang hak rabur jauh, kalau dia tinggal sepek mata, dia tak legi. Dia macam mana nak bawa kereta? Tak nampak. Dia akan naik ambil kereta. Tapi ustaz kalau ninggal cermin mata dalam beg, nak pergi ngajar, siapa di masjid tempat kuliah, tak nampak. Tak ngajar, lalu tu pakai ceramah saja. Itu pandangan doktor kepada kepentingan ilmu lasik. Ini baiklah. Tu baiklah cerita lama 13 tahun dulu ni. Ceritanya hasil daripada Qatadah bin Nu'man ni, lambi kita lasik mata dia, stop masuk. Dia kata aku tak tahu mata mana hak sakit. Mukjizat Nabi SAW. Lah ni mukjizat kita ni lasik ada juga mukjizat. Cuma kata orang kalau nak lasik, pergi buat di Mesir. Sini kalau 10,000, di Mesir berapa ribu? Dalam 2,000, 1,000 lebih boleh lah. Tapi kena percaya ke Arab Mesir tu. Kalau tak percaya tak boleh buat dengan Mesir ni. Takut kita main dengan tu Arab ni. Wallahu alam. Tutup cerita lasik. Yang penting Qatadah, inilah lasik pertama yang berlaku dalam sejarah Islam yang telah dibuat oleh Nabi SAW. Kalau pembedahan, siapa dia buat? Jibril belah dada Nabi berapa kali? 2 kali. Sekali waktu dia kecil duduk di Bani Sa'ad, sekali waktu dia nak pergi Isra' Mi'raj. Ingat? Mana ilmu sains ni, perubatan ni ada dah zaman Nabi, mukjizat Nabi SAW dulu. Cuma cara dia. Yang penting boleh buka dada orang tu, tengok isi dalam. Allahu Akbar. Maha kaya Tuhan. Dia beri ilmu kepada hamba dia. Dia beri mukjizat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita pergi kepada contoh butulah yang seterusnya. Abdurrahman bin Auf. Jari orang tonjol Abdurrahman bin Auf ni. Biasanya kalau orang tonjol Abdurrahman bin Auf, duk tonjol dia kaya. Abdurrahman bin Auf kaya, tak? Mari penceramah goreng pula. Abdurrahman bin Auf ni masuk dari syurga merangkak. Dia sahabat Nabi besar tu. Minal asyarah, daripada 10 orang yang dijamin masuk syurga. Jangan duk main-main. Jangan duk main-main. Cerita Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu lain pula. Dalam kegawatan pertempuran telah beliau terkena pukulan seteru di mulutnya, menyebabkan gigi hadapannya cabut. Dahsyat.
Kena sini pokok, patah gigi. Di seluruh tubuhnya terkena lebih dari 20 tetakan. Di antaranya terkena pada kakinya menyebabkan beliau tempang. Allahu Akbar. Si jutawan sahabat ni, Amr bin Auf, pergi patah gigi dia, 20 luka di tubuh dia, dan kaki dia kena senjata sampai tempang dia. Kecok orang Kelantan kata tempang. Ya Allah Tuhan. Contoh lain. Tulis nombor. Berapa dah nombor ni? Letak nombor apa? Malik bin Sinan, ayah kepada Abu Sa'id Al-Khudri. Nama dia Sa'ad bin Malik. Ayah dia nama Malik bin Sinan. Bapa kepada Abu Sa'id Al-Khudri bertindak menyeduk buang darah beku dari pipi Rasulullah SAW yang terkena pukulan Ibnu Qami'ah. Tulis Qami'ah. Jahat sangat Ibnu Qami'ah ni. Jahat. Dia pukul Nabi SAW, jadi darah beku di sini. Sehingga dengan usahanya itu dapat dicucikan luka Nabi SAW. Dia nak cuci muka Nabi, darah Nabi SAW. Imtassa makna apa? Imtassa itu makna dia seduk dengan mulut dia, isap. Kalau orang lain kata, cemar isap darah Nabi SAW, berkat dia. Nabi kata kepada Malik, majjahu, luahkan darah itu. Nabi kata lepas mu isap tu meluah. Orang panggil kehek darah tu. Jawab Malik, wallahi la ma'amaju adat. Allahu Akbar. Demi Allah, tidak, saya tak akan keluarkan darah daripada mulut saya. Dia telan darah Nabi SAW. Darah Nabi tak apa mukjizat. Darah orang lain kotor, tak boleh. Sebaliknya beliau menelan darah luka Rasulullah SAW yang mulia itu. Setelah itu Nabi kita bersabda, man arada an yanzura ila rajulin min ahlil jannati falyanzur ila hadza. Allahu Akbar. Nabi beri kemuliaan kepada Malik bin Sinan. Siapa nak tengok ahli syurga, tengok ni. Faqutila syahidan, lepas pada tu dia dibunuh, mati syahid. Allahu Akbar. Kita tengok kepada Butulatul Mar'ah pula, Ummu Umarah, Nusaibah binti Ka'ab. Apa peranan dia? Kata di Ummu Umarah radhiyallahu anha, beliau juga turut serta berperang dan beliau berempat menentang Ibnu Qami'ah bersama beberapa orang kaum muslimin. Ibnu Qami'ah ni jahat sangat. Ibnu Qami'ah telah menetak tengkuk Ummu Umarah menyebabkan beliau luka parah. Namun sempat juga beliau memukul Ibnu Qami'ah, tetapi oleh kerana beliau memakai baju besi, jadi tetakannya tidak terkesan dan beliau terlepas lari. Mana dia pukul Ummu Umarah ni kena sini, kawan ni balah balik, kena baju besi dia, terlepas, tak ada bunuh. Namun demikian Ummu Umarah terus berjuang. Di hari itu beliau mengalami luka lebih daripada 12 tetakan. Calar habis tubuh dia. Allahu Akbar. 12 tetakan. Ini Butulatul Mar'ah pada ketika itu. Lah ni orang perempuan kita pandang melontar ya. Melontar ke apa? Melontar ke apa? Tama-tama kalau pergi Mekah, dia panggil nak pergi melontar ni hari ni. Orang lain pergi melontar batu di Mina, dia melontar duit di supermarket. Tu wanita zaman kita ni pakar bahagian melontar. Lah ni tak pergi supermarket dah, dia duduk lontar kat Shopee pula dah. Mentang-mentang motosikal mari depan tangga, prek, makcik ada, cara ke Shopee pula dah. Habislah kita. Biar muslimat kita naik taraf dah, boleh ada cara kau belinya, cara kau jihad pula. Tulis Mus'ab bin Umair. Contoh yang lain, Mus'ab bin Umair.
Manakala Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu pula memperlihatkan kecekalannya yang luar biasa mempertahankan diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari serangan Ibnu Qami'ah dan kuncu-kuncunya. Jahat ni Ibnu Qami'ah ni. Pada hari itu panji Islam di tangan Mus'ab. Beliau telah dicantas sebelah tangan kanannya, lantas dipegangnya tangan kirinya, pegang panji, pegang bendera Islam. Penuh ketabahan hati, beliau menghadapi serangan musyrikin sehingga terputus tangan kirinya pula. Allahu Akbar. Dua-dua tangan tak ada. Sekali lagi beliau mempertahankan bendera Islam itu dari terjatuh dengan mengepiknya ke dada dengan lehernya. Tok sini. Pegang bendera ni pakai kepik situ. Tangan tak ada dah, dua-dua putus. Oi, Allah. Allahu Akbar. Akhir kali beliau dibunuh oleh kaum musyrikin. Pembunuhnya ialah Ibnu Qami'ah. Jahat dia ni Ibnu Qami'ah. Yang menyangkanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana beliau hampir menyerupai Nabi sallallahu Mus'ab bin Umair ni comel. Watak dia, wajah dia cantik. Kafir dia ingat muka dalam baju besi ke. Dia ingat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu dia tekan sangat tu. Dia attack sangat, dia ingat dia boleh bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu Ibnu Qami'ah terus menemui musyrikin. Bila mati Mus'ab, Ibnu Qami'ah balik ke pokok dia. Dia kata, "Inna Muhammadan qad qutila." Muhammad mati dah. Segar pokok dia. Allahu Akbar. Konon-kononnya Nabi kita sudah mati. Mati ke tak mati? Dok lah, dia tu mengarut ya. Masya Allah, tabarakallah. Berita kematian Rasulullah dan kesannya kepada perjuangan. Ini bahaya ni, dia main di ayah. Di ayah ni apa panggil cerita palsu ataupun khabar angin. Jadi Ibnu Qami'ah dia iklan Muhammad qad qutila. Muhammad mati. Apa jadi kepada tentera Islam? Ini pentingnya dalam peperangan ni, di ayah tu kena kuat. Tidak berapa lama selepas teriakan Ibnu Qami'ah itu, dia kata Muhammad qad qutila, maka tersebar luas berita kematian Rasulullah sallallahu di kalangan kaum muslimin dan kaum musyrikin. Itulah saat di mana semangat juang dalam kalangan tentera Islam sudah merosot, terutama para sahabat yang terkepung, yang tidak bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat duduk jauh tu. Kalau tak nampak Nabi, down, jadi lemah. Kini semangat juang telah hancur. Malah sehingga berlakunya kekacauan dalam sah Islam. Suasana sudah tidak terurus dan huru-hara. Sementara berita ini melemahkan semangat tentera Islam, ia juga telah mengurangkan asakan kaum musyrikin. Kerana mereka menyangka bahawa mereka sudah berjaya dan sudah mencapai matlamat, maka sebahagian dari mereka sudah mabuk darah kerana mereka tertumpu kepada mencerca dan memukul mayat-mayat para syuhada Islam. Jadi buat kafir tengok Muhammad mati dah, suka happy. Dia pun tak apa nak serai dah. Dia kata beres dah, selesai dah. Lepas tu dia jumpa mayat orang Islam, dia duduk cincang. Ni jahat pula lah. Hei Allah Ta'ala. Berat dia punya bahayanya gerakan saraf. Dia panggil perang saraf. Dalam bahasa Arab dia panggil harbul a'sab. Harbul a'sab, perang saraf ataupun ghazwu al-fikri. Ini bahaya. Dia orang jadi lemah semangat bila berlaku sedemikian itu. Baiklah, kita ambil satu bab lagi. Ar-Rasul sallallahu yuwasilul ma'rakah wa yanquzul mawqif. Rasulullah meneruskan perjuangan dan menyelamatkan keadaan. Setelah Mus'ab bin Umair jatuh sebagai syahid, lantas baginda Nabi SAW menyerahkan panji Islam kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib dan meneruskan pertempuran sehabis tenaga dan usaha, dituruti oleh para sahabat yang lain yang berada di situ dalam satu sifat kepahlawanan yang jarang-jarang disaksikan dalam serangan dan pertahanan. Maksudnya
sahabat-sahabat ni kuat bangun. Di mana di masa itu Rasulullah SAW berjaya menembusi di tengah-tengah tenteranya yang sedang terkepung, baginda meluru ke arah mereka. Ka'ab bin Malik, orang yang paling awal mengenali Rasulullah SAW, beliau terus berteriak kepada saudara-saudaranya. Ka'ab bin Malik, dia pun tengok, Nabi. Dia pun lau, ya ma'syaral muslimin, oi tentera Islam, absyiru, khabar gembira, haza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ada ni, tak mati. Nabi isyarat, diam. Takut kafir tahu. Bila kafir tahu, dia akan serang balik. Satu, dia pun semangat mula. Tadi dia relax dah sebab dia kata Nabi mati. Nabi kata, diam. Diam, jangan kaget. Supaya berdiam untuk tidak dilihat kedudukannya oleh kaum musyrikin. Namun laungan beliau itu telah sampai ke pendengaran kaum muslimin, maka berseralah mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga berkumpul di sisi Nabi lebih kurang 30 orang para sahabat. Berau pakak mari dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Dari situ Rasulullah SAW mengatur langkah berundur secara tersusun ke satu lereng bukit melalui celah-celah tentera musyrikin yang sedang membuat asakan. Pihak musyrikin pun semakin hebat membuat serangan untuk menggagalkan pengunduran Nabi SAW. Namun mereka tidak berupaya semasa berhadapan dengan singa-singa Islam itu. Sebaik saja Utsman bin Abdullah bin Al-Mughirah, salah seorang tentera berkuda musyrikin, melihat Nabi SAW, segera beliau menerkam dengan kudanya ke arah Rasulullah SAW dengan laungan, wahai Muhammad, la najautu in najah. Kalau selalunya kau boleh lepas, tapi hari ini mu tak akan lepas. Oh, jahat kakak ni. Ya, dia kata mu lepas kali, hari ini tak lepas. Nama dia Utsman bin Al-Mughirah. Rasulullah SAW segera bangun untuk melawannya, namun kudanya tersungkur kerana kakinya terjerumus ke dalam sebuah lubang, menyebabkan beliau terus terjatuh. Dengan itu Utsman telah ditentang oleh Al-Haris ibn Simmah, di mana Al-Haris telah sempat mencantas kakinya, menyebabkan beliau jatuh terduduk. Sekali lagi Al-Haris melepaskan tetakannya yang kencang. Untuk menamakkan riwayatnya, Al-Haris mengambil senjatanya dan mengikuri Rasulullah SAW. Mati. Hak mana harga-harga hari itu kena belakang. Termasuk Ibnu Qami'ah. Ibnu Qami'ah tu bila dia tetak Nabi, dia perkenal dia kata, ana Ibnu Qami'ah. Nabi kata, akhma'akallah, Allah Ta'ala hancur kamu. Mati dia lepas pada tu. Jangan ada main. Semua hak sombong-sombong, orang Kelantan kata hak hagah-hagah, hak gedebel-gedebel, tunjuk gedebel ke depan Nabi, mati ya gitu. Jangan duduk main kasar. Di masa itu Abdullah bin Jabir, seorang lagi tentera berkuda Quraisy. Seekor kau seorang. Tadi Utsman Mughirah, ni Abdullah bin Jabir pula. Seorang lagi tentera Quraisy meluru ke hadapan Al-Harith ibn Simmah, menetak dengan pedangnya ke tengkuknya, menyebabkan beliau cedera parah. Maknanya bila dia bunuh kawan itu, hak tentera lain pula mari tetak dia. Dan diusung ke markas muslimin. Di masa itu juga Abu Dujanah, pahlawan Islam yang serba lincah dengan lilitan merah di kepalanya, menerkam ke arah Abdullah bin Jabir dan terus melibah pedangnya, menyebabkan kepalanya tercerai dari jasadnya. Mati juga kafir dia. Mati. Semasa pertempuran yang sangat amat sengit itu, tentera Islam telah mengalami rasa mengantuk yang amat sangat dan sentiasa terlelap sekejap. Bila Nabi kita undur, hak mana pergi Madinah sehari dua ni, cari buku kita ni. Nama dia Masjid Al-Fasih. Masjid Al-Fasih duduk tepi pinggir Bukit Uhud. Allah ni comel dia buat. Anak pergi baru ni, dia buat bangsa gitu, masjid comel. Dan ujung itulah Nabi kita berhak duduk kesak darah situ. Jadi Nabi kita undur berhak situ. Bila sampai situ, sahabat-sahabat jadi mengantuk. Mengantuk. Dia mungkin penat sangat kan. Allah Ta'ala berasa yang mengantuk.
Mengantuk yang amat sangat dan sentiasa terlap sekejap, itu adalah sebagai petanda memperoleh keamanan dari Allah, sebagaimana yang diperihalkan oleh Al-Quran. Quran sebut cerita. Kata Abu Talha, aku di antara yang dilakkan dalam peperangan Uhud, kiranya pedang di tanganku terjatuh berkali-kali, jatuh aku mengambil semula, jatuh lagi aku ambil semula. Maknanya pegang benda je, jenera tengah pegang. Rehat. Nabi Allah nak bagi rehat. Ingat tak? Dalam peperangan Badar dulu pun malam tu mengantuk, supaya mereka berehat nak perang esok. Hak ni lepas perang baru mengantuk sebab terlalu penat. Allahu Akbar. Dengan keberanian ini, maka unit yang bersama-sama dengan Rasulullah SAW berjaya berundur secara tersusun ke satu lereng bukit dan dituruti oleh kelompok-kelompok tentera Islam lain ke sudut yang selamat itu, sehingga dengan itu kepintaran Khalid bin Walid tewas bila berhadapan dengan kepintaran Nabi SAW. Khalid cuba nak matikan, tak dapat. Jadi alhamdulillah tamatlah dia punya perbincangan. InsyaAllah minggu depan balik semula ke jadual asal dia malam Jumaat, insya-Allah. Kematian Ubay bin Khalaf. Bapak pengak ni. Kita tunggu minggu depan lah cerita ni, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.